Azam, kaifal basam mubashir? جيد؟ كيف؟ هل عندك تسجيل صوتي؟ في؟ موجود؟ ممكن خذ تسجيل صوتية عشان بيك اب لو بنقطع البث المباشر. فهمتم؟ أخذتم؟ من أين؟ أوه موجود في درس سابق. اشتغلت قناة هذا الدرس في تلفزيون لكن لم أنشر بعد. ماشي. أصابني الحمى قبل يومين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ابتغاء في مرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani. Rabbana atina fid Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mu'arrifat. Baik, kita masuk pada bab seterusnya, babul mu'arrifat. Iaitu bermulalah kita masuk kepada maqasid tasawurat, yang setelah kita membahaskan mabadi' tasawurat, ya, di mana maqasid tasawurat iaitu al-mu'arrifat ataupun dikenali dengan at-ta'rifat ataupun dikenali dengan al-qaulu syarih. Tiga-tiga boleh, ya, semua mempunyai makna yang sama. Itu sangat penting dalam perbahasan mantik ini, yang mana dia terbina daripada kulliyatul khams. Apakah faedah daripada mempelajari al-mu'arrifat? Iaitu al-mu'arrifat ini mengajar kita cara-cara untuk membina ta'arif bagi sesuatu perkara, ya. Contohnya, saya hendak menta'arifkan buku, saya hendak menta'arifkan baju, saya hendak menta'arifkan air teh, ya. Maka bab ini mengajar kita bagaimana cara untuk membuat ta'arif bagi sesuatu perkara, di mana mengetahui tentang sesuatu takrif itu sangat penting di dalam kita bermuamalat sesama manusia, ya? Kerana terkadang kalau kita tidak mencapai satu takrif yang sepakat,
maka itu akan membawa kepada satu perselisihan yang tidak berhabisan, ya, terutama di dalam bab munazarah, ya. Kalau kita munazarah, ya, kita dan khasam, musuh kita berdebat pada satu-satu perkara, dan terlebih dahulu kita mesti pastikan bahawa perkara yang kita debatkan itu kita sepakat di dalam takrifnya. Kalau kita tak sepakat di dalam masalah takrif, iaitu asal bagi sesuatu perkara, maka tak akan selesai masalah, ya. Sebab itu dan kerja di dalam mencari ataupun membuat takrif ini bukan suatu perkara yang mudah, ya, bukan suatu perkara yang mudah. Suka saya naikkan sebuah isu yang tidak berhabisan di dalam masalah ya, kalau Nusantara kita itu masalah kalam, ya, kalam pada air itu tak berkesudahan, ya. Kenapa? Kerana kita tidak ada kesepakatan di dalam takrif, ya, takrif di dalam pembahagian kalam yang 4, ya, sama ada kalam nafsi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam ma hasala bil masdar, ya. Maka bila mana kita tak selesaikan setiap daripada pembahagian kalam itu pada takrifnya, dan kita tidak sepakat dengan khasam, maka kita tidak akan mencapai titik mahalun nizak, ya. Dan tak akan habis, ya. Sebab itu kita kena mempunyai juhud yang lebih untuk meletakkan satu takrif terhadap pembahagian kalam ini, ya. Begitu juga, ya, banyak lagi masalah-masalah yang timbul, ya, masalah isu Imam Ibn Arabi, wahdatul wujud, wahdatul syuhud, ya, dan selainnya. Baik, itu tentang takrif, ya. Jadi pentingnya kita mengetahui sebuah takrif, ya, dan meletakkan takrif yang tepat bagi sesuatu perkara. Baik. Okey, mai yaqra. Kenapa semua tunduk? Zikri baca. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit Zik. Irfa' sat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi-'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina daraini amin. Al-mu'arrifat. Soal, ma huwa al-mu'arrif? Jawab, huwa ma yuqalu 'ala syai'in bi falati tasawwur. Apakah itu al-mu'arrif ataupun al-qaulu syarih? Iaitu barang yang dikatakan terhadap sesuatu untuk memberi faedah, menggambarkannya, ya, li ifadati tasawwuri. Ifadah itu mutaaddi, ya. Maknanya dia bukan sekadar untuk kita mengetahui bagi diri kita, bahkan kita hendak memberitahu, mentakrifkan, mengenalkan kepada orang syai' itu. Kita hendak mengenalkan kepada orang apakah takrif bagi sesuatu perkara itu, ya. Jadi faedahnya bukan kepada diri kita sahaja, bahkan kepada orang lain, ya. Fiwa. Soal, ila kam yanqasimu al-mu'arrif? Kepada berapakah terbahaginya al-mu'arrif? Al-jawab, yanqasimu ila thalathati aqsam, haddun wa rasmun wa lafziyyun. Mu'arrif itu terbahagi kepada 3 bahagian, haddun wa rasmun wa lafziyyun. Haddun wa rasmun itu kita sebut dengan ta'rif haqiqi. Lafziyyun itu kita sebut dengan ta'rif majazi. Ta'rif hakiki itu ialah ta'rif yang menyebut tentang zatiyat sesuatu perkara, sama ada keseluruhan daripada zatiyat ataupun sebahagian daripada zatiyatnya. Adapun lafziyun
iaitu ta'rif majazi, itu ta'rif itu ta'rif kepada sesuatu perkara. Dia bukan kita menyatakan zatiyat ataupun aradiyat bagi sesuatu. Cuma ta'rif lafzi ini kita hanya meletakkan suatu kalimah yang masyhur untuk mengenalkan kepada orang lain kalimah yang gharib. Ya? Contoh ya. Saya kata ma huwal ghadhanfar? Ma huwa dirgham? Ma huwal ghadhanfar? Oh, saya tak tahu. Saya tanya, ma huwal ghadhanfar? Maka orang jawab, ai al-asad. Oh, asad. Saya tahu asad. Ya, ghadhanfar asad. Saya tahu asad. Ghadhanfar saya tak tahu. Tapi kalau kamu kata asad, maka saya tahu singa. Ya. Begitu juga. Ma huwa dirgham? Saya tak tahu apa dirgham. Kemudian dijawab al-asad. Oh, asad. Asad saya tahu asad. Ya, maka digantikan dengan suatu lafaz yang lebih jelas daripada lafaz yang sebelumnya. Maka itulah ta'rif lafzi. Ma huwa al-uqar? Uqar. Orang kata haram minum uqar. Uqar tu apa? Uqar khamar. Oh, khamar. Ganti dengan lafaz yang lebih jelas, yang masyhur. Ya, maka itu nama dia ta'rif lafzi. Baik. Maka pada lafaz pada ta'rif had, rasam, itu kita sebut dengan ta'rif hakiki. Ta'rif lafzi kita sebut dengan ta'rif majazi, kerana di situ tidak dinyatakan zatiyat ataupun aradiyat bagi sesuatu. Aywa. As-su'al ma huwa al-hadd? Al-jawab huwa ma yakunu bi jami' al-dhatiyati aw ba'dihha wa yusamma mu'arrifan haqiqiyan aidan. Apakah itu had? Iaitu had itu ialah perkara yang mayakunu bi jami'iz zatiyat, ya, ditarifkan sesuatu itu dengan jami'iz zatiyat. Semua zatiyat ni diletakkan di dalam ta'rif, atau diletakkan sebahagian daripada zatiyat tersebut, dan dinamakan juga had ini ialah mu'arrifan haqiqiyan aidan. Baik. Aywa. As-su'al ila kam yanqasimu al-hadd? Al-jawab yanqasimu ila qismain, haddun tamun wa haddun naqis. Kepada berapakah terbahaginya had? Had itu terbahagi kepada haddun tam wa haddun naqis. Dua. Ya, haddun tam wa haddun naqis. Lagi. As-su'al ma huwa al-hadd at-tam? Al-jawab huwa ma yakunu bi jami' al-dhatiyati, a'ni ma yakunu bil jinsi wal fasl al-qaribain, ka ta'rif al-insani bi annahu hayawanun nafiqun. Haddun tam itu ialah had ta'rif yang diletakkan sekalian zatiyat bagi sesuatu perkara, iaitu barang yang terdiri daripada jenis dan juga faslun qarib. Jinsun dan juga faslun qarib. Seperti ta'riful insan hayawanun natiq. Ya, hayawan itu jinsun qarib. Natiq itu faslun qarib. Ya, cuba istihdar semula syajarah Farfurius yang kita telah pelajari pada pengajian yang lalu. Aywa. As-su'al ma huwa al-hadd an-naqis? Al-jawab huwa ma yakunu bi ba'd al-dhatiyati, a'ni bil jins al-ba'id wal fasl al-qarib, ka ta'rif al-insani bi annahu jismun naqiq. Apakah itu had naqis? Had naqis ialah barang yang terdiri daripada sebahagian daripada zatiyat, iaitu jinsul ba'id
wa faslul qarib. Ya. Tengok. Dia bagi contoh apa? Kata arifil insan, ya, seperti jismun natiq. Ya. Biasanya kalau kita sebut dengan haddun tam ataupun rasmun tam, bila ada sebutan tam, itu akan digunakan jinsun qarib, ya. Tapi bila digunakan dalam ta'rif itu jinsun ba'id, maka dia akan jadi nakis. Dia akan jadi nakis. Ya, cuba tengok. Jismun natiq. Jismun itu kan jinsun ba'id. Ya, jinsun ba'id itu ialah dia berada di atas daripada jismun nami. Ya, kan kita kata hayawan, al-insan, al-hayawan, al-jismun nami, al-jismu al-mutlaq. Al-jismu al-mutlaq, inilah dia jismun. Maka kita menggunakan jinsun ba'id untuk mentarifkan al-insan, maka dia akan menjadi nakis. Ya, begitu juga pada rasam nanti. Ya. Aywa. أو بالفصل القريب وحده كتعريف الإنسان بأنه ناقص. Ataupun dengan faslul qarib. Ya, kita menggunakan faslul qarib sahaja. Dia kata di sini bina'an ala jawaz at-ta'rif bil mufrad, yakni tidak sepakat, ya. Di sana setengah ulama tidak membenarkan bolehnya ditarifkan dengan satu, apa kita kata, bil mufrad, ya, dengan satu kalimah, ya. Sebab itu dia ada ta'liq di bawah, bina'an ala jawaz at-ta'rif bil mufrad wal asah adamu jawazihi. Okey, dia guna faslul qarib. Contoh dia seperti apa? Kata'rifil insan bi annahu natiqun. Ya, seperti ta'rif bagi insan dia letak natik. Ya, natik sahaja itu cukup untuk mentarifkan insan, tetapi disebutkan had ini ialah haddun nakis. Ya. Baik. Aywa. السؤال ما هو الرسم؟ الجواب هو ما يكون ببعض الذاتيات مع العربيات أو بالعربيات فقط ويسمى معرفا رسميا أيضا. Okey, ma yakunu bi ba'di dzatiyat, barang yang terdiri daripada sebahagian daripada zatiyat, ma'al aradiyat, ya, dia berserta dengan aradi. Kalau had tadi dia tak berserta dengan aradi, tapi kalau kalau rasam dia letakkan sekali zatiyat dengan aradiyat. Ya. Ya, maka ataupun diletakkan dengan aradiyat sahaja, maka dinamakan dia mu'arrifan rasmiyan aidan. Baik. Aywa. السؤال إذا كم ينقسم الرسم؟ الجواب ينقسم إلى قسمين أيضا، رسم تام ورسم ناقص. Kepada berapakah terbahaginya rasam? Rasam itu terbahagi kepada dua, tam dan juga nakis. السؤال ما هو الرسم التام؟ الجواب هو ما يكون بالجنس القريب والخاصة اللازمة له كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك. Huwa ma yakunu bil jinsil qaribi wal khasatil lazimati lahu, iaitu barang yang terdiri daripada jinsul qarib dan al khasah yang lazimati lahu, ya, yang lazim baginya, bagi ma tadi, ya, kata arifil insan, seperti ta'rif insan bi annahu hayawanun dhahik, ya, seperti ta'rif insan kita letak hayawanun dhahik. Hayawanun dhahik, hayawan itu jinsun qarib, ya, jinsun qarib, ya. Dhahik itu khasah, kita takrifkan dengan apa dia tadi, hayawan dengan dhahik, kita letak zatiyat sebahagian lagi kita letak aradiyat. Okey. Aywa.
السؤال ما هو الرسم الناقص؟ الجواب هو ما يكون بالخاصة فقط كتعريف الإنسان بأنه ضاحك. Apakah itu rasam nakis? Itu ialah barang yang terdiri daripada khassah faqat kata'rifil insan bi annahu dhahikun. Ya. Dia itu terdiri, rasam nakis itu yang terdiri daripada khassah sahaja, atau dia itu terdiri daripada sebahagian daripada zatiyat dan khassah. Tetapi zatiyat itu digunakan dengan jinsun ba'id. Ya, ini tak ada dalam kitab ya. Seperti kita letak al-jismu ad-dhahik. Ya, al-jismu tu apa? Jinsun ba'id. Betul? Jinsun ba'id kita letakkan dengan aradi dia apa? Dhahik. Maka dia akan menjadi rasmun naqis. Ya. Baik. Dia ta'liq di situ kata arifil khamar bi annahu ma'iun yakzifu bidzabad. Ya, iaitu khamar itu ditakrifkan dengan ma'i, cecair, yakzifu bidzabad, yang terpancar ataupun yang ini ya berbuih ya. Arak itu ialah sesuatu cecair yang berbuih-buih ya. Okey. Yang pertama, kita kata al-mu'arrifat ataupun at-ta'rifat ataupun al-qawlu asy-syarih. Yang pertama, kita ada